Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita nak cerita tentang euthanasia. Euthanasia ni apa? Euthanasia ni adalah tindakan yang sengaja untuk mengakhiri hidup seseorang yang sangat sakit dan menderita. Salah satu daripada kesan buruk pada euthanasia adalah ia memberikan tekanan emosi kepada ahli keluarga ataupun salah seorang ahli yang membenarkan untuk melakukan euthanasia. Kalau seseorang itu dia telah pun melakukan euthanasia atas dasar daripada nasihat daripada pakar doktor dan sebagainya, maka kesan emosi pada dia itu akan membuatkan dia melalui fasa-fasa tekanan yang mungkin akan membawa kepada penderitaan dalam emosi. Jadi euthanasia ini dia bukan sahaja memberi kesan buruk kepada pelaku, malah dia memberi kesan buruk kepada ahli keluarga itu sendiri. Mungkin akan berlaku punya pergaduhan di antara ahli keluarga. Jadi yang kedua adalah euthanasia ni juga kebanyakan daripada euthanasia ini berlaku akibat daripada nasihat ataupun pandangan pakar-pakar doktor ataupun di sisi medikal sahaja. Untuk bersifat holistik, kita mesti melihat dari sisi agama dan dari sisi medikal. Maka tak boleh dibuat sesuatu keputusan itu berdasarkan di sisi medikal saja. Dan ini akan memberi kesan buruk kepada si pelaku dan juga pada orang yang memberikan kata putus terhadap tindakan ini. Antara sebab euthanasia haruslah dilarang dan dicegah kerana ia melanggar hak asasi manusia. Setiap manusia yang hidup di atas muka bumi ini mempunyai hak untuk meneruskan kehidupannya. Seseorang individu haruslah memutuskan sendiri tentang kehidupannya dan bukannya orang lain, termasuklah ahli keluarga mereka. Selain itu, euthanasia ini menjadi pilihan untuk tidak meneruskan kehidupan. Sebagai contoh, orang yang kurang upaya atau tidak berdaya akan membuat keputusan untuk melakukan euthanasia dengan tujuan untuk tidak membebankan ahli keluarga mereka. Pesakit atau ahli keluarganya boleh memilih untuk melakukan cara euthanasia supaya tidak perlu untuk menanggung kos ubatan dan juga kos rawatan. Dalam pada itu, tindakan euthanasia adalah jelas melanggar undang-undang di Malaysia. Sesiapa yang melakukan euthanasia adalah dilihat melakukan cubaan untuk membunuh berdasarkan Seksyen 309 Kanun Keseksaan. Sesiapa yang cuba untuk mengambil nyawanya sendiri tetapi gagal setelah mengambil beberapa langkah untuk melaksanakannya adalah telah melakukan jenayah dan boleh disabitkan dengan hukuman penjara sehingga 1 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali. Seterusnya, agama-agama yang lain juga menolak euthanasia seperti agama Kristian, agama Islam dan agama Buddha. Bagi agama Kristian misalnya, nyawa itu pemberian Tuhan dan tindakan seseorang atau sesiapa yang membunuh diri dianggap melakukan dosa. Bagi agama Buddha, membunuh diri dianggap melanggar undang-undang alam atau hukum karma yang ditentukan. Bagi agama Islam pula, hanya Allah SWT yang berhak menentukan hidup dan mati setiap hamba-Nya. Dan kesimpulannya, euthanasia berlaku apabila manusia hilang rasa hormat pada kehidupan manusia itu sendiri. Dan sekiranya manusia lebih mengerti dan menghormati kesucian dari kehidupan mereka, maka kita tidak akan memutuskan dan mengakhiri kehidupan kita sendiri. Dan boleh dikatakan bahawa ini membuktikan bahawa isu euthanasia ini tidak dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat dan tindakan ini dianggap sebagai pembunuhan, walaupun tujuan awalnya adalah untuk menamatkan hidup pesakit. Antara sebab lain mengapa perlunya penentangan terhadap euthanasia kerana ianya menunjukkan bahawa aktiviti euthanasia membenarkan individu untuk menamatkan nyawa mereka dan itu boleh membawa kepada situasi di mana kumpulan-kumpulan tertentu di dalam masyarakat yang lain seperti golongan yang sakit teruk, kehilangan upaya atau warga tua juga harus dimatikan sebagai mengikut peraturan atau undang-undang.